Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan USB akan membuat pembintangan mengenai sebuah filem yang bertajuk Little Women. Nama saya Nur Aina Balkis binti Abdul Hakim bernama matrik 158996 selaku ketua kumpulan akan membentangkan bahagian sinopsis. Little Women mengisahkan tentang Joe, Meg, Beth dan Amy March yang merupakan 4 adik-beradik perempuan yang tinggal bersama ibu mereka di England. Ayah mereka pergi sebagai askar dalam peperangan dan mereka anak-beranak berjuang untuk menyara diri dan menjaga rumah tangga mereka agar tetap berjalan walaupun keluarga itu baru-baru ini kehilangan kekayaannya. Dalam proses itu, mereka menjadi sahabat rapat dengan jiran mereka yang kaya iaitu Theodore Lawrence yang dikenali sebagai Lori. Ketika anak gadis itu semakin membesar, mereka masing-masing menghadapi cabaran dan dugaan sendiri. Joe sebagai protagonis mesti menjinakkan cara-cara kelelakiannya dan belajar menjadi lebih sopan sambil meneruskan cita-citanya menjadi penulis yang hebat. Meg, kakak yang sulung, mesti mengetepikan cintanya terhadap kekayaan dan perhiasan untuk mengikuti hatinya. Beth yang pemalu mesti berjuang melawan takdir perik hidupnya, sementara Amy yang bongsu harus mengorbankan keinginan bangsawannya. Kehidupan gadis-gadis itu dipandu oleh kematangan pribadi sambil mendapat dorongan oleh ibu mereka Marmee dan oleh kepercayaan agama mereka. Assalamualaikum, saya Muhammad Hafiz Lutfi bin Bazuki, nombor matrik 157894 dan saya membentang bahagian konsep stereotip, prajurit dan diskriminasi. Stereotip ialah satu kepercayaan atau asosiasi yang menghubungkan satu kumpulan orang yang mempunyai trait atau ciri-ciri yang tertentu. Setiap kumpulan etnik mempunyai pandangan stereotip masing-masing terhadap kumpulan etnik yang lain. Manakala prejudis bermaksud perasaan negatif terhadap orang lain kerana hubungan mereka dengan satu kumpulan yang sosial. Prejudis tidak disuarakan secara terbuka dan bersifat umum dan tidak berasaskan maklumat yang jelas, tepat atau mencukupi. Diskriminasi pula bermaksud melibatkan tingkah laku, khususnya tingkah laku negatif yang ditujukan terhadap orang kerana keanggotaan mereka dalam satu kumpulan tertentu, dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif. Berikut merupakan adegan yang mengandungi konsep psikologi tersebut. You won't march for your employment and your many kindnesses, but I intend to make my own way in the world. Oh, well, no one makes their own way. Not really. Least of all a woman. You'll need to marry well. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Afifah binti Muhammad Kamal bernombor matrikan 159044 dan akan membentangkan bahagian berkaitan konsep dengan adegan yang dipilih. Penetapan yang dibawa oleh filem ini adalah ketika abad ke-18 iaitu ketika Perang Saudara masih berlaku. Adegan ini dapat dikaitkan dengan konsep stereotip kerana masyarakat ketika itu mempercayai bahawa kehormatan dan kemajuan diri seseorang wanita itu dinilai apabila mereka dapat mengawini lelaki yang beradab. Stereotip ini kemudian berpotensi membentuk diskriminasi, misalnya golongan wanita pada ketika itu menjadi mangsa seksisme kerana diskriminasi masyarakat terhadap mereka timbul disebabkan jantina mereka. Salam sejahtera, nama saya Nilin anak perempuan Ibau bernombor matrik 158032. Contoh yang menghubungkan konsep psikologi sosial dengan kehidupan seharian dapat dilihat dari aspek pekerjaan. Dalam aspek pekerjaan, lainan yang tidak adil diberikan oleh majikan terhadap seseorang individu disebabkan perbezaan jantina. Contohnya dari segi upah, buruh wanita diberi upah yang rendah berbanding buruh lelaki, sedangkan kedua-dua jantina melakukan pekerjaan dan tahap pendidikan yang sama. Seterusnya, wanita juga menghadapi gangguan seksual. Gangguan dilakukan sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal. Wanita yang menjadi mangsa seksual cenderung untuk mengalami gangguan fikiran dan mempunyai perasaan takut apabila berseorangan. Layanan-layanan tersebut terhadap wanita menyebabkan mereka tidak mempunyai peluang untuk dinaikkan pangkat kerana pihak atasan beranggapan bahawa kaum wanita tidak mempunyai keupayaan dalam memimpin sesebuah organisasi. Ideologi ini mempengaruhi motivasi wanita untuk terus bekerja dalam sesebuah organisasi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syed Iskandar bin Abdul Rashid berkomentari 158873 akan membentangkan kepentingan konsep stereotip, diskriminasi dan prejudis antara pelajaran Little Women yang boleh kita kaitkan dalam kehidupan seharian. Yang pertama ialah mencapai perkahwinan dalam sosial yang lebih besar, iaitu mengurangkan ketidakadilan dan merangsang rasa hormat dan penghargaan antara individu tanpa mengira jantina, lalu mewujudkan masyarakat yang lebih terbuka dan inklusif. Seterusnya akan membentuk mencipta masyarakat yang lebih harmoni dan stabil. Isu yang kedua ialah mengurangkan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kesannya, ia akan menyebabkan lebih ramai orang mengambil bahagian sepenuhnya dalam tenaga kerja. Akhir sekali ialah menghasilkan masyarakat yang lebih adil dan seksama, di mana masyarakat berpeluang untuk berjaya berdasarkan kebudayaan mereka dan bukan jantina mereka.
Assalamualaikum, nama saya Nur Mazura binti Cik Suhaimi bernombor matrik 156433 dan saya akan membentangkan bahagian pemilihan konsep iaitu tingkah laku prososial. Tingkah laku prososial ialah kegiatan tolong-menolong, memberi dan juga mengambil berat tentang orang lain tanpa paksaan ataupun tanpa didorong kepentingan diri sendiri. Konsep sebenar prososial ialah altruism, iaitu mengambil berat tentang kebajikan orang lain dengan niat yang ikhlas dan juga memenuhi keperluan orang lain tanpa mengharapkan sebarang bentuk balasan daripada tindakannya itu. Berikut merupakan adegan yang berkaitan dengan tingkah laku prososial. Will this be enough for the train? $25? It's not like Aunt March to be so generous. Oh, I didn't go to Aunt March. I couldn't bear to. Where'd you get the money? Well, I only sold what was my own. Joe, you're here! Hai, nama saya Nur Dayana Kristina binti Hazriwadi, nombor matrik 159485. Seterusnya, adegan yang dapat diambil daripada tayangan Little Woman ialah di mana Joe March sanggup menggadaikan rambutnya demi mendapatkan wang bagi diberikan kepada ibunya. Wang sebanyak $25 tersebut dapat digunakan bagi membayar tambang tiket kereta api ke Washington, iaitu lokasi di mana ayahnya jatuh sakit. Tindakan Joe ini mencerminkan aspek penting dalam tingkah laku prososial, iaitu pengorbanan diri. Dia memilih untuk mengorbankan sesuatu yang bererti baginya demi kepentingan dan kesejahteraan orang lain dalam keluarganya. Dalam melakukan tindakan ini, Joe menunjukkan empati, perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap keadaan keluarganya. Ia menunjukkan kemampuannya untuk melihat keperluan orang lain dan mengambil tindakan yang bertujuan bagi membantu mereka. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kaitan adegan 2 dengan konsep dalam kehidupan seharian kita. Jadi, adegan 2 ini dapat dikaitkan dengan konsep tingkah laku prososial, khususnya kin selection atau dalam bahasa Melayunya ialah pemilihan keluarga. Kin selection bermaksud kecenderungan seseorang untuk membantu ahli keluarga atau kenalan saudara lagi yang terdekat. Berdasarkan kisah Little Woman, Joe dengan rela hati membantu ibunya untuk mencari duit, namun susah bagi dia untuk membantu jirannya yang sedang sakit secara sukarela. Hal ini dapat menunjukkan bahawa semakin besar pertolongan yang perlu diberikan kepada seseorang, berkaitan genetik akan menjadi faktor utama dalam memberi pertolongan terhadap seseorang. Ini yang dimaksudkan dengan kin selection. Adegan 2 dari kisah Little Woman tadi dapat kita kaitkan dengan konsep kin selection dalam kehidupan harian kita, khususnya semasa berlakunya pandemik COVID-19. Semasa berlakunya pandemik tersebut, ramai orang lebih cenderung untuk membantu ahli keluarga mereka yang terlebih dekat dahulu berbanding dengan orang luar, contohnya seperti memberi makanan, memberi pakaian ketika mereka di kuarantin. Oleh itu, konsep psikologi kin selection ini mempengaruhi keputusan kita untuk menghulurkan bantuan kepada orang lain. Saya akan membentangkan tentang kepentingan prososial dalam kehidupan seharian. Tingkah laku prososial ialah tindakan yang bertujuan membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Tingkah laku ini penting dalam membentuk hubungan sosial yang sihat dan positif. Ketika seseorang menunjukkan tingkah laku prososial, ia dapat memperbaiki hubungan sosial dan memperkuat ikatan antara individu. Selain itu, tingkah laku prososial juga dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan individu. Dalam konteks organisasi, tingkah laku prososial penting dalam menggalakkan efektivitas dan produktivitas kerja serta meredakan konflik dan stres di tempat kerja. Dalam masyarakat, tingkah laku prososial dapat memperkuat ikatan sosial dan membantu masyarakat mencapai tujuan bersama. Justru penting bagi seseorang individu dan organisasi untuk mendorong dan menunjukkan tingkah laku prososial dalam kehidupan seharian. Hai, nama saya Nur Fasiyah binti Abdul Latif bernombor matrik 159069 dan saya akan membentangkan bahagian penutup dan rujukan. Filem Little Woman arahan Greta Gerwig melibatkan konsep psikologi sosial yang relevan. Ia menggambarkan kuasa pengaruh sosial dan persekitaran dalam membentuk identiti dan tindakan individu. Melalui watak-watak utama, ia menjelaskan kepentingan norma sosial, stereotip jantina dan jangkaan masyarakat terhadap perempuan. Filem ini juga menggariskan betapa pentingnya sokongan sosial seperti hubungan persaudaraan dalam menghadapi cabaran dan memupuk pertumbuhan pribadi. Ia mendorong penonton untuk merenungkan tentang pengaruh budaya dan masyarakat terhadap pengambilan keputusan dan perjuangan individu dalam mencapai impian mereka. Secara keseluruhannya, Little Woman menjelaskan pemahaman kita tentang dinamik psikologi sosial dan menyuruh kita untuk mempertimbangkan peranan sosial dalam membentuk individu.
Rujukan yang kami gunakan adalah novel Little Woman ditulis oleh Louisa May Alcott dan filem Little Woman arahan Greta Gerwig. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.